Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman yang benar mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan polemik berkaitan dengan apa yang dilakukan ke atas seorang pesalah remaja yang dikaitkan dengan jenayah dadah dan dikaitkan dengan jenayah mencuri tabung masjid, dan kemudiannya dia dimandikan oleh beberapa orang yang saya percaya sahabat-sahabat ada melihat video yang tular tersebut. Jadi pada malam ni kita akan lihat beberapa sudut apa yang dibincangkan oleh para ulama. Yang pertamanya kita akan lihat sudut kesalahan dadah itu sendiri. Bagaimana seriusnya kesalahan dadah sehingga kan terdapat fatwa-fatwa ulama tentang hukuman mati terhadap pengedar dadah. Kita di Malaysia ini memang undang-undang kita, khususnya Dangerous Drugs Act, Akta Dadah Berbahaya, Section 39B sebagai contoh, memang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati mandatory bagi sesiapa yang didapati bersalah mengedar dadah. Baik, kemudian kita akan lihat juga perbincangan para ulama tentang apakah faktor sehingga menyebabkan anak-anak ataupun remaja-remaja ini menjadi anak-anak yang bermasalah, yang terlibat dengan dadah, dengan kesalahan mencuri, dengan jenayah-jenayah yang tertentu. Jadi kita ingin tahu dari sudut itu. Selain daripada itu, kita juga akan lihat pada malam ni undang-undang yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan jenayah yang dilakukan oleh golongan remaja, bagaimana kedudukan mereka di sisi undang-undang negara kita. Baik, sidang hadirin mukminin, kita mulakan dengan apakah pendapat para ulama tentang kesalahan mengedar dadah. Kita mulakan dengan mengedar dadah dahulu, walaupun kes yang tular itu bukan mengedar dadah, tetapi saya bawakan perbincangan ini supaya sahabat-sahabat boleh melihat bagaimana para ulama membincangkan tentang bahaya dadah itu sendiri, supaya kita boleh melihat isu ini
dalam skop yang luas. Baik, yang pertamanya saya bawakan tuan-tuan kepada keputusan yang dibuat oleh Hay'ah Kibar Ulama Saudiyah, kan, iaitu Majlis Ulama-Ulama Senior Arab Saudi yang bersidang pada kali yang ke-29 di Riyadh pada tahun 1407, yang telah membuat satu keputusan berkenaan dengan jenayah dadah. Baik, dalam surat yang dikemukakan kepada Majlis Ulama Saudi itu, iaitu antara kandungannya ialah dengan sebab kesalahan dadah itu memberi kesan yang sangat buruk, dan kita dapat melihat bagaimana keburukan, kerosakan yang dibuat oleh dadah itu telah pun tersebar dalam masyarakat di negara Arab Saudi, dan juga bagi menimbangkan kemaslahatan umat Islam di Saudi, maka diminta kepada Majlis Ulama Saudi untuk membuat keputusan berkenaan dengan hukuman yang paling sesuai untuk dikenakan kepada golongan yang berusaha untuk menyebarkan dadah, yang berusaha untuk memasarkan dadah, termasuk mereka yang mengeksport dadah dan mengimport masuk dadah. Dan kerana itu dalam surat itu menyatakan bahawa dipohon kepada Majlis Ulama Saudi untuk membincangkan dalam Majlis Ulama Saudi dengan seberapa segera dan dibuat keputusan yang berkaitan dengannya. Baik, maka apa dia ketetapan yang dibuat oleh Hay'ah Kibar oleh Hay'ah Kibar Ulama Saudi? Yang pertamanya ialah bagi orang yang didapati bersalah kerana mengedar dadah, maka hukumannya adalah dibunuh. Itu keputusan yang dibuat oleh Hay'ah Kibar Saudi, kan. Ulama Saudi telah membuat satu keputusan bahawa orang yang terlibat dalam mengedar dadah, hukuman dia bunuh. Kita di Malaysia, kalau tuan-tuan belajar undang-undang, siapa yang masuk fakulti undang-undang, antara kes yang biasa yang diorang akan jumpa adalah kes Cik Omar bin Cik Soh. Kes Cik Omar bin Cik Soh ni, siapa yang belajar undang-undang memang sangat masyhur lah, popular kes tersebut, yang mana kes itu melibatkan kes dadah berbahaya dan juga senjata api yang membawa kepada hukuman gantung sampai mati. Dan saya masih ingat masa saya belajar kes itu, peguam dia seorang peguam India yang bernama Ramdas Tikamdas. Dia antara lawyer yang berhujah di mahkamah dengan mengatakan bahawa oleh kerana hukuman mati itu tidak ada hukuman mati. Ini hujah dia. Dia lawyer Hindu, dia India, tapi dia berhujah untuk mengatakan bahawa dalam undang-undang Islam mengenakan hukuman mati kepada pengedar dadah, mengenakan hukuman mati kepada orang yang memiliki senjata, itu dianggap sebagai bertentangan dengan ajaran Islam. Itu hujah Ramdas Tikamdas. Dia kata bertentangan dengan undang-undang Islam. Oleh sebab dia bertentangan dengan undang-undang Islam, dia kata ta'zir tidak boleh melebihi hudud ataupun tidak boleh menyamai hudud. Maka dia kata oleh kerana hukuman ini bertentangan dengan ajaran Islam, maka dia bertentangan dengan Islam sebagai agama negara. Islam sebagai agama negara. Islam is the religion of the federation. Artikel 3 Perlembagaan Persekutuan. Maka oleh kerana dia bertentangan dengan Islam sebagai agama persekutuan, maka dia bertentangan dengan artikel yang keempat Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan this constitution is the supreme law of the federation. Iaitu undang-undang perlembagaan ini adalah undang-undang yang tertinggi, yang teragung. Maka mana-mana undang-undang yang diluluskan selepas hari kemerdekaan yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, maka dia menjadi tidak sah dan menjadi batal setakat mana berlaku pertentangan tersebut. Itu yang saya masih ingat bila kami pelajar undang-undang belajar tentang kes Cik Omar bin Cik Soh.
hujah yang dikemukakan oleh Ramdas Tikamdas, peguam kepada tertuduh dalam kes berkenaan. Itu hujah di Mahkamah Agung, Supreme Court pada masa itulah. Sekarang kita tak ada Supreme Court, kita ada Mahkamah Federal Court, Mahkamah Persekutuan. Tapi malam ni tuan-tuan, malam ni yang saya bawakan kepada tuan-tuan, keputusan fatwa Hay'ah Kibar Ulama Saudi, dia kata apa? Dia kata orang yang mengedar dadah, hukuman dia adalah bunuh. Itu keputusan Hay'ah Kibar Ulama Saudi. Dewan Ulama Senior Kanan, ulama-ulama kanan Saudi ni buat keputusan orang yang mengedar dadah, kalau didapati bersalah, hukuman dia bunuh. Mana itu adalah ijtihad, keputusan yang dibuat oleh ulama-ulama Saudi. Atas alasan apa? Alasan dia kata kerana perbuatan dia yang menjadi pusat, dia jadi orang yang bertanggungjawab menyebarkan dadah, menjual dadah secara berleluasa, menyebar barang terlarang ke seluruh negara, menyebabkan kerosakan yang besar dalam negara. Dan bukan sahaja di tempat dia, tapi ke semua tempat yang disebarkan dadah tersebut. Maka dengan sebab itu, maka hukuman yang paling sesuai yang diputuskan oleh ulama-ulama Saudi kepada orang yang mengedar dadah ialah hukuman bunuh. Maknanya tuan-tuan, kalau kita nak ambil keputusan ini sebagai rujukan ijtihad ulama Saudi, maka itu kita boleh mengatakan bahawa undang-undang negara kita sekarang yang mengenakan hukuman mati kepada pengedar dadah adalah satu hukuman yang menepati ajaran Islam. Sebab itu adalah fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama kanan di negara Arab Saudi. Kemudian keputusan yang kedua, dia kata apa? Dia kata orang yang mengedarkan dadah, sama ada dia buat sendiri dadah tu, dia ada kilang dia sendiri, dia buat sendiri dadah tu, dia ada makmal sendiri, ataupun dia import dadah dari luar, sama ada dia ada pertukaran jual beli, ada kontrak jual beli, ataupun dia saja-saja bagi, dia saja-saja bagi dalam apa sahaja bentuk, tak kira bentuk apa sekalipun. Maka kalau orang itu dia melakukan kesalahan kali pertama, first offender, dia ada kesalahan kali pertama dia buat, maka dia boleh dikenakan hukuman ta'zir yang keras. Boleh dikenakan hukuman ta'zir yang keras, sama ada dikenakan hukuman penjara, ataupun dikenakan hukuman rotan, atau dirampas harta dia. Negara kita pun ada rampas harta orang yang rasuah pun ada, rampas harta orang yang terlibat dengan keganasan pun ada, aktiviti keganasan, rampas harta orang yang terlibat dengan kesalahan dadah pun ada. Baik, jadi dalam fatwa ni kata boleh kita rampas harta dia, ataupun dikenakan semua hukuman yang disebutkan tadi berdasarkan kepada keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Mahkamah boleh buat keputusan berdasarkan kepada bentuk-bentuk hukuman tadi. Kemudian kalau dia masih mengedarkan dadah itu lagi, dia ulang balik, kali kedua dia buat, maka dia boleh diberikan hukuman yang boleh mengelakkan masyarakat daripada terkena akibat kejahatan dia, walaupun dia perlu dikenakan hukuman mati. Mana untuk mencegah daripada kejahatan dia, daripada berterusan kena kepada masyarakat, maka Majlis Fatwa ulama-ulama Saudi buat keputusan untuk mengelak daripada berterusan kerosakan dilakukan oleh orang itu, maka boleh dikenakan hukuman mati ke atasnya. Sebab apa? Kerana perbuatannya itu termasuk dalam perbuatan orang yang merosakkan atas muka bumi dan berpotensi melakukan maksiat yang telah pun sebati dalam diri dia. Dah sebati dah.
Orang yang terlibat dengan dadah ni kan, dia dah sebati dalam diri dia. Dan antara alasan, kita tengok apa alasan yang dibuat oleh ulama-ulama Saudi ni. Dia kata apa? Dia kata bahawa mengenakan hukuman bunuh walaupun bukan dalam kes hudud sekalipun. Kes ni ta'zir, dadah ni bukan dalam hudud, dia ta'zir. Tapi apakah boleh dikenakan hukuman bunuh bagi kesalahan yang bukan hudud? Maka ulama-ulama Saudi mengatakan bahawa mereka guna alasan apa? Berdasarkan fatwa kepada Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Ibn Taymiyah? Imam Ibn Taymiyah kata, manusia yang menyebabkan kerosakan, kalau dia ada dalam masyarakat, masyarakat rosak. Kalau dia ada dalam kampung, kampung dia rosak. Dia ada dalam negeri tu rosak dengan adanya dia. Maka Imam Ibn Taymiyah kata apa? Imam Ibn Taymiyah kata manusia yang macam ni, yang kerosakan yang dia bawa tak boleh dihalang kecuali dengan dia dibunuh, dengan dilaksanakan hukuman mati ke atasnya, sebagaimana hukuman bunuh ke atas perompak, kan, hukuman bunuh ke atas pemberontak dalam negara, ataupun hukuman bunuh ke atas orang yang menyebarluaskan bid'ah dalam agama. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan supaya dibunuh orang yang sengaja berdusta di atas nama baginda dengan mencipta mereka-reka hadis palsu. Ini alasan yang dibuat oleh Hay'ah Kibar Ulama Saudi. Dia kata ini alasan yang diambil daripada fatwa Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Sebab dia kata Nabi sendiri pun suruh bunuh orang yang sengaja buat bohong atas nama Nabi. Mana atas alasan apa? Orang yang mencipta kerosakan kepada masyarakat. Kalau dia ada, masyarakat rosak, maka boleh dibunuh. Ibn Dailami kata apa? Ibn Dailami dia pernah tanya, kan, pasal orang yang tak mau berhenti daripada minum arak. Arak ni dia ketagih. Dia minum arak, dia ketagih. Maka dia tak boleh berhenti daripada minum arak. Maka dia jawab apa? Siapa yang tidak mau berhenti daripada minum khamar, dia boleh dikenakan hukuman bunuh. Siapa yang tak mau berhenti daripada minum khamar, dia boleh dikenakan hukuman bunuh. Sebab kita tahu orang yang ketagih minum arak ni, bila dia mabuk, dia mendatangkan banyak kecelakaan kepada orang. Kita boleh tengok dalam negara kita, tuan-tuan, macam-macam benda yang berlaku. Kan, bawa kereta, dia masuk lane yang bertentangan, lorong yang bertentangan, menyebabkan kematian satu keluarga. Kita boleh tengok, kan, berapa ramai mak mati, ayah mati, anak mati. Pasal apa? Kerana ada orang-orang yang mabuk yang melakukan perbuatan yang membahayakan nyawa orang lain. Baik. Kemudian dalam tulisan yang lain, Imam Ibn Taymiyah juga mengatakan bahawa boleh dilaksanakan hukuman bunuh dalam kesalahan ta'zir. Bagi kesalahan ta'zir boleh dibunuh. Orang yang melakukan kerosakan seperti ini adalah seperti orang yang menyerang kita. Siapa yang buat kerosakan yang macam ni, dia macam serang kita, kan? Maka jikalau orang yang menyerang ini tidak boleh dihalang kecuali dengan cara dia dibunuh, maka hendaklah dia dibunuh. Tapi bukan kita lah yang melaksanakan hukuman bunuh tu. Hukuman bunuh, jangan salah faham, bukan kita individu, tak. Hukuman bunuh itu dilaksanakan oleh mahkamah melalui perbicaraan yang dia ada sistem dia, kan. Kita ada polis yang tangkap, yang siasat, kita ada pegawai pendakwa, kan, kita ada jabatan peguam negara dan sebagainya, kita ada sistem kehakiman, kita ada jabatan penjara. Maknanya pihak yang berautoriti yang perlu melaksanakan hukuman ini. Baik, yang ketiganya, Majlis Ulama Kanan Saudi ini membuat keputusan bahawa sebelum menjatuhkan hukuman seperti yang ditetapkan itu, hendaklah dilakukan proses keadilan yang sempurna. Jangan tergesa-gesa, kan, tuduh orang tu
terlibat dengan dadah, tangkap, bunuh, pukul sampai mati. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Kan? Tak dibenarkan buat macam tu. Hendaklah melalui proses keadilan yang sistematik, yang sempurna. Kan, proses perundangan dan kehakiman yang sempurna. Ada siasatan, lepas kumpul bukti, siasat apa semua, lengkap kertas siasatan, majukan, angkat kertas siasatan kepada bahagian pendakwaan. Bahagian pendakwaan pula cek, tengok bukti cukup ke tak cukup, kan, ada prima facie case ataupun tidak. Bila pihak yang kedua ni, iaitu pihak yang mendakwa, pendakwaan, dia tengok bukti cukup, maka diluluskan, kan, untuk dibuat pendakwaan. Baca kertas pertuduhan di mahkamah. Mahkamah pula orang lain pula. Jadi semua tu orang lain. Yang siasat orang lain, yang buat pendakwaan orang lain, yang jadi hakim, yang buat keputusan orang lain, yang jatuhkan hukuman tu hakim, kemudian yang melaksanakan hukuman mati orang lain, jabatan penjara pula. Tu semua orang yang berbeza. Kenapa orang yang berbeza? Kenapa kita pisah-pisahkan? Kenapa kita tak buat satu orang? Siasat pun dia, dakwa pun dia, hakim pun dia, bunuh pun dia. Kenapa kita tak buat macam tu? Kerana itu dibimbangi boleh menyebabkan ketidakadilan. Kalau satu kuasa, satu authority berada dalam tangan satu orang, kita bimbang, itu boleh menyebabkan salah guna kuasa. Kan, tidak ada check and balance. Tapi kalau ada ramai orang terlibat, yang tangkap orang lain, yang siasat orang lain, yang dakwa orang lain, yang bacakan pertuduhan orang lain, lepas tu yang jadi hakim pun orang lain, lepas tu kalau dia didapati bersalah, yang jaga dia orang lain, yang laksanakan hukuman mati pun orang lain, maka ini sekurang-kurangnya adalah, kita kata, satu sistem yang saling lengkap melengkapi dan check and balance, kan, semak dan imbang di antara semua ini untuk meminimalkan kemungkinan berlaku kezaliman ke atas orang yang dituduh. Baik. Kemudian yang keempat, tuan-tuan sekalian, bila telah didapati bersalah dan dikenakan hukuman, keputusan ulama Saudi kata apa? Dia kata hukuman ini hendaklah diumumkan dalam media massa. Kena umum, biar semua orang tahu orang ni didapati bersalah kerana mengedar dadah. Sebagai contoh, mahkamah jatuhkan hukuman, kesalahan dia apa? Dadah berapa banyak, dadah jenis apa-apa semua, media laporkan, semua orang tahu. Apabila dia didapati bersalah, hukuman dia apa? Hukuman gantung sampai mati, sebagai contoh. Biar masyarakat tahu. Baik. Kenapa? Sebab ini sebagai suatu ancaman keras, peringatan yang keras kepada masyarakat tentang bahayanya kesalahan tersebut, dan supaya mereka tidak terlibat dengan kesalahan mengedar dadah. Itu satu contoh, tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan kesalahan mengedar dadah. Baik. Dalam kes yang tular baru-baru ini, dia bukan mengedar dadah. Tuan-tuan boleh tengok ada rakaman video temu ramah antara wartawan dengan datuk dia. Kan, dengan datuk dia. Yang tu telah tular. Tuan-tuan boleh tengok. Saya sempat tengok dua video. Saya sempat tengok dua video temu ramah antara wartawan dengan datuk dia. Datuk dia bagi tahu dia sendiri yang mengaku dia sendiri yang meminta kepada jawatan kuasa masjid supaya ambil tindakan terhadap cucu dia. Sebab apa? Sebab dia kata dia orang sendiri pun tak boleh nak handle cucu dia. Tak boleh nak handle cucu dia. Dan tuan-tuan boleh tengoklah dalam video yang tersebar tu, yang ada orang kritik, ada orang sokong. Masyarakat kita berbeza pendapat. Kalau tuan-tuan tengok komen-komen tu, macam-macam lah.
kan, ada yang kata tak patut buat macam tu, ada yang kata betul dah cara macam tu. Itu masing-masing punya pandangan. Tetapi datuk tu bagi tahu bahawa cucu dia memang sebelum ni pernah ambil duit dan sebagainya, macam-macam lah, duit umrah lah, apa semua macam-macam, ambil motosikal dan lain-lain, yang menyebabkan banyak masalah dalam keluarga, termasuk masalah dengan bapa budak tu sendiri. Kalau tuan-tuan tengok, dalam kebanyakan kes remaja yang bermasalah, kebiasaannya dikaitkan dengan kehancuran rumah tangga. Biasanya dikaitkan dengan masalah si ayah ataupun si ibu. Ini antara perkara yang tuan-tuan tengok, mana-mana remaja yang bermasalah, ini antara benda yang akan keluar. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, bila kita berumah tangga, bila kita berkahwin, bila kita ada anak, setiap kali rumah kita bergegar dengan masalah, setiap kali rumah tangga kita diserang dengan masalah, antara benda yang kita kena fikir ialah anak-anak kita, nasib dia macam mana. Orang lelaki nak lafaz cerai isteri dia, senang sahaja. Dia boleh ucap dengan cerai, berlaku perceraian, pergi mahkamah, mahkamah sahkan. Tapi dia kena ingat, bila dia berpisah dengan isteri dia, bila berlaku keretakan rumah tangga, ada masalah rumah tangga, antara mangsa yang paling dekat menerima kesan daripada masalah rumah tangga ialah anak-anak. Anak terlibat dengan dadah, tengok rumah tangga mak ayah dia macam mana. Anak terlibat dengan mencuri, tengok masalah mak ayah dia macam mana. Anak ponteng kelas sekolah, masalah disiplin di sekolah, tengok mak ayah dia macam mana. Sebab tu kita, tuan-tuan, kita jadi bapa, kita jadi ayah, bukan sekadar kita ada anak bagi duit cukup setakat tu. Tidak. Kita kena plan, kita kena rancang. Kalau aku ada masalah, macam mana aku nak buat masalah aku ini, nak kawal dia supaya masalah aku ini tidak memberi kesan kepada anak-anak aku. Ini yang dikatakan leader, pemimpin. Kita memimpin rumah tangga. Kita nak kena tentukan hala tuju anak kita. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, para ulama membincangkan berkenaan dengan apa dia punca anak-anak ni bermasalah. Tak kiralah dadah ke, mencuri ke, terlibat dengan ketum ke, mabuk apa ke, kan, terlibat dengan perempuan dan sebagainya. Apa dia punca nombor satu? Tuan-tuan tengok, contohnya tulisan yang disebut oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan sebagai contoh. Yang ni sangat terkenal lah, tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak dalam agama. Macam mana dia sebut tarbiyatul aulad fil Islam, kan? Contoh dia sebut daripada Abu Waqid Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang duduk di masjid, dan adalah dalam masa Nabi duduk tu ada orang bersama-sama dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang tiga orang dalam majlis Nabi itu, dan dua orang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak seorang lagi dia pergi, dia tinggal je. Lepas tu dua orang tadi berdiri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tiga orang tu, dua masuk, hak seorang berlalu pergi. Hak dua orang datang tu berdiri depan Nabi, dan salah seorang daripada mereka melihat ada tempat kosong dalam majlis Nabi itu, maka dia duduk di tempat kosong itu. Hak seorang lagi dia duduk di belah belakang. Macam kita lah kan, kita main masjid, tengok ada majlis ilmu, kan? Ada orang hak perangai hak mula-mula tadi, dia tak peduli pun, tak pernah tertarik dalam hati dia untuk duduk dalam majlis. Saya dalam
tazkirah dengan anak-anak saya di rumah, kan? Saya cerita kepada anak-anak saya macam mana asal usul saya ni boleh jadi ustaz, walaupun saya ni mengaji law, tapi macam mana belajar sekolah menengah sains, lepas tu masuk universiti ambil law, tiba-tiba keluar jadi ustaz. Duk cerita dekat anak-anak pasal duk hurai tentang 7 golongan yang mendapat lindungan Allah. Jadi saya cerita, kata zaman ayah dulu, ayah masuk form 1, masuk sekolah menengah tingkatan 1, masuk je form 1 tingkatan 1 sekolah menengah Sains Dungun, setiap kali cuti sekolah dekat maghrib mandi, pakai baju, pakai jubah, pergi masjid, pergi surau. Itulah hidup saya cerita dekat anak-anak. Kata hidup ayah ni daripada form 1 umur 13 tahun sentiasa terikat dengan masjid. Rasa serba tak kena kalau tak pergi masjid. Dan masjid tu pula tak pergi satu masjid, pusing. Masjid ni, lepas tu surau tu. Jadi kenal semua masjid, semua surau, kenal dengan imam dia, pakcik-pakcik yang ada, kita kenal semua orang. Sehinggalah habis sekolah menengah, masuk matrik UIA, masuk fakulti undang-undang, dan keluar universiti macam itulah juga. Bila keluar universiti belum kahwin lagi, macam itulah, pergi masjid, pindah datang duk Pulau Pinang, tengok masjid mana dekat dengan rumah, duk ulang alik. Dan orang, bila orang tahu yang kita ni belajar UIA, boleh jadi imam apa semua, orang pun suruh kita kuliah. Orang suruh kita kuliah, lepas tu orang panggil kita ustaz. Itu yang kata sejarah saya ni boleh jadi ustaz. Anak-anak duk tanya macam mana ayah boleh jadi ustaz. Jadi tuan-tuan sekalian, itu antara benda yang membentuk kehidupan kita. Dia membentuk pribadi kita, kan? Sehingga akhirnya dia mengikat kita. Kita nak buat apa pun kita teringat, aku ni selalu pergi masjid, aku ni selalu pergi surau. Jadi pertimbangan kita itu sentiasa pertimbangan kepada agama, pertimbangan kepada Allah. Itu pertimbangan kita. Jadi kita akan jadi susah untuk terpesong jauh bila hati kita sentiasa terikat dengan masjid. Jadi berbalik kepada kisah ni tuan-tuan, hak seorang tu dia tinggalkan majlis, yang seorang lagi nampak tempat kosong, dia duduk, hak seorang lagi dia pergi duduk belakang. Maka ketika Nabi SAW habis selesai dalam majlis tersebut, Nabi pun berkata, maukah kamu aku bagi tahu kepada kamu pasal 3 orang tu? Pasal 3 orang. Amma ahaduhum fa'wa ilallah fa'wahu Allahu ilaih. Nabi kata yang pertama, dia berlindung kepada Allah, maka Allah Ta'ala melindungi dia. Wa ammal akhar fastahya Allahu min. Dia kata yang kedua, dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Wa ammal akhar fa'arada Allahu anhu. Sedangkan yang ketiga, dia berpaling, maka Allah Ta'ala pun berpaling daripadanya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, berapa banyak orang yang anak qaryah masjid kita ni yang kita tak pernah nampak muka dia. Hati dia tak teringatkan untuk datang ke masjid. Saya kuliah di satu tempat tu, tuan-tuan sekalian, pengurusi cerita macam mana dia buat kepada anak qaryah yang sentiasa datang masjid dengan anak qaryah yang tak pernah nampak muka, yang AJK tak kenal. Pengurusi tengok tak kenal, tanya timbalan pengurusi tak kenal juga, tanya SU tak kenal juga, AJK lain pun tak kenal juga. Maka cara layanan berbeza. Sebab apa cara layanan berbeza? Untuk memberi pengajaran kepada anak-anak qaryah supaya jangan pandang mudah dengan masjid, jangan ambil ringan dengan masjid. Kalau berlaku kematian, cara layanan keluarga yang memang kita tahu dia datang masjid lain. Mana-mana keluarga yang kita tahu tidak ada pertalian dengan masjid, cara layanan itu dibezakan supaya mesej itu sampai kepada anak-anak qaryah yang terlibat di masjid berkenaan. Baik.
Maka para ulama mengatakan bahawa berdasarkan hadis ini, antara pelajaran yang kita boleh ambil, apa dia? Iaitu kalaulah mak dengan ayah tak pernah mengaji, tak pernah datang ke masjid, tak pernah mendapat nasihat daripada orang-orang alim, tak pernah berusaha untuk mendapatkan kebaikan, hati dia tak teringat nak dapat pahala dengan cara beriktikaf, solat berjamaah di masjid dan seumpamanya, maka dia menjauhi masjid. Bila dia menjauhi masjid, dia menjauhi kebaikan. Bila dia menjauhi kebaikan, kebaikan tidak ada dalam kehidupan dia. Bila kebaikan tidak ada dalam kehidupan dia, maka kejahatanlah yang akan mengisi kehidupan dia. Ini benda yang berlaku. Kerana kita berpaling daripada Allah, maka Allah berpaling daripada kita. Sebab itu, bila kita tengok anak kita bermasalah, antara perkara pertama yang kita kena muhasabah diri kita. Adakah pernah kita bawa anak kita, expose dia kepada majlis ilmu? Pernahkah kita bimbing anak kita, expose dia kepada sembahyang berjemaah? Sejak usia dia berapa yang kita biasakan dia dengan masjid? Pernahkah kita marah kepada dia kerana sudah berapa lama tak nampak dia pergi ke masjid? Ini antara benda, tuan-tuan sekalian, yang perlu kita fikirkan apabila anak-anak itu melakukan jenayah ataupun jauh daripada kebaikan. Maka bila ibu bapa itu soleh, maka kesan kesalihan ibu dan ayah itu akan terkena, tempias itu kepada anak. Contoh Sa'id bin Musayyib, dia pernah kata dekat anak dia. Apa kata Sa'id bin Musayyib? Dia kata, la azidanna fi salati min ajlik. Dia kata, wahai anakku, sungguh aku terus menambahkan sembahyangku ini keranamu. Dia kata, ini disebut dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia kata apa? Dia kata dia tambah sembahyang ni, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Pasal apa? Sebab nak supaya anak dia jadi saleh. Dia bagi tahu dekat anak dia. Maknanya para ulama, para salafus salih, orang-orang salih zaman dulu, tuan-tuan sekalian, dia sangat percaya bahawa kalau dia buat amal salih, maka amal salihnya itu akan turun memberi kesan sedikit sebanyak kepada anak-anak dia. Dia akan bagi kesan. Jadi kalau ayah dia tak pernah nampak muka di masjid, macam mana kita nak harapkan anak dia juga datang ke masjid? Maka ini yang ditunjukkan oleh para ulama. Yang keduanya, kenapa anak tu terlibat dengan jenayah, dadah ke, mencuri ke, apa ke? Yang keduanya ialah siapa di sekeliling dia. Kena tengok dia punya circle dia tu siapa. Tuan-tuan tengok anak dalam bilik dia buat apa? Main game ke apa ke? Dia main game dengan siapa? Siapa kawan-kawan dia? Grup WhatsApp dia siapa? Yang dia duduk chatting tengah malam tu siapa? Sampai pagi tu dengan siapa dia chatting? Kena ambil tahu. Kita tak boleh buat-buat tak tahu, tak boleh. Kena ambil tahu. Sekali-sekala panggil dia, bercakap dengan dia. Malam semalam cakap dengan siapa? Cakap pasal tajuk apa? Isu apa? Kita kena ambil tahu. Supaya anak itu dia mengetahui bahawa ayah dia sedang mengawasi dia. Selain daripada kita ketuk pintu suruh dia solat, ajak dia solat sama-sama, sembahyang berjemaah, sekali-sekala kita suruh dia baca wirid, dengar dia baca wirid betul ke tidak. Sekali-sekala suruh dia baca doa, tengok dia baca doa betul ataupun tidak. Sekali-sekala kita ajak dia baca Quran sama-sama, supaya kita boleh mengetahui perkembangan, kebolehan, kemampuan dia membaca Quran, baca doa, zikir dan sebagainya. Itu yang dikatakan seorang ayah. Baik. Maka bila kita tahu dengan siapa dia berkawan, sama ada dia berkawan dengan orang yang baik ataupun orang yang jahat, maka kita tahulah. Kalau yang keliling dia semua tu jenis kaki mabuk game, jenis ketagih game,
Adakah kita nak harapkan anak kita tidak jadi macam tu? Maka kalau kawan ni semua kaki game, maka anak kita pun kaki game juga, tuan-tuan. Sebab itu hadis yang popular, hadis Bukhari, iaitu siapa yang berkawan dengan penjual minyak wangi, maka dia daripada itulah yang dia akan dapat. Sama ada dia beli, dia dapat minyak wangi, ataupun paling kurang dia dapat bau minyak wangi itu. Siapa yang berkawan dengan tukang besi, maka paling tidak pun dia kata, kalau tidak tubuh kita kena percikkan daripada besi, api, ataupun pakaian kita berlubang, terbakar dengan percikan api, sekurang-kurangnya bahang dia, bau busuk dia itu, kita akan hidup. Itu dalam hadis Bukhari. Ini antara yang diperingatkan kan oleh para ulama. Termasuk hadis al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti kebiasaan kawan karib dia. Oleh sebab itu perhatikanlah siapa yang menjadi kawan karib dia. Ni hadis Abu Dawud, Tirmizi dan Imam Ahmad. Al-Hafiz Abu Tahir kata sanad hadis ni sahih. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni anak kita pergi ke mana tak balik, kita tak ambil tahu. Yang tu tak boleh. Anak kita pergi mana-mana, tuan-tuan kena ada disiplin. Kena ada disiplin. Dan disiplin yang saya warisi daripada ibu dan ayah saya, yang saya praktik dalam keluarga saya sendiri, tuan-tuan sekalian, ialah anak saya semua wajib berada di rumah. Waktu malam tak boleh keluar ke mana-mana. Ini contoh kan? Tapi terpulang kepada kesesuaian masing-masing. Tapi saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu contoh. Nak jumpa kawan ke apa ke waktu siang, sebelum maghrib mesti sampai di rumah. Tak kira anak lelaki ke anak perempuan. Anak lelaki sekalipun nak keluar malam sembang dengan kawan dia sampai tengah malam, no, itu a big no. Tak boleh. Mesti berada di rumah. Kena belajar menjadi family man. Kecuali kelas tuition, kecuali aktiviti sekolah kan. Kecuali yang kita tahulah aktiviti-aktiviti yang memang sangat besar manfaat dia, yang tu pengecualian. Datang masjid, kuliah maghrib ke, ada ceramah ke, itu pengecualian. Tapi secara umumnya berada di rumah. Tapi berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan sekalian, yang tak pernah peduli pun anak nak balik pukul berapa. Terutama anak lelaki. Anak lelaki dia kata tak apalah budak lelaki, asal dia balik. Budak tu balik pukul 12, dia balik pukul 1 pagi. Setengah-setengah tu tidur rumah kawan. Dia buat apa? Inilah permulaan kepada rosaknya anak tersebut. Baik, jadi kita kena hati-hati dengan perkara yang seperti ini. Baik. Yang ketiganya, para ulama menyebut buruknya anak itu kerana kelakuan buruk anak itu sendiri. Kan? Kerana kelakuan buruk daripada ayah ataupun ibunya sendiri. Kita suka mencarut, kita maki isteri kita, kita membodohkan isteri kita depan anak. Anak tengok macam mana ayah dia maki mak dia. Anak tengok macam mana ayah tengking mak dia. Sebab tu saya, tuan-tuan sekalian, dalam tazkirah saya dengan anak-anak, saya bagi tahu dekat anak-anak saya, tengok ayah macam mana ayah buat kepada Umi. Cuba bagi tahu satu kali yang ayah tinggikan suara tengking mak, tengking Umi depan kamu semua. Saya suruh dia orang tunjuk satu contoh. Ada ataupun tidak saya tinggikan suara tengking isteri saya depan anak-anak. Dia orang tak boleh bagi tahu. Sebab saya memang tidak pernah melakukan seperti itu. Saya bagi contoh itu kepada anak-anak untuk bagi tahu kepada mereka bahawa maki orang tak boleh, tengking orang tanpa sebab tak boleh. Kecuali benda-benda yang perlu sangat tu lain lah kan. Kalau orang tu nak buat jahat kepada kita, kita mungkin perlu tengking dia. Tapi poin sayanya ialah kita tunjukkan kepada anak kita bagaimana kita memberikan contoh kepada mereka dalam bermuamalah. Jadi ada orang tanya, tuan-tuan sekalian, pasal mandikan remaja tersebut
boleh ke tak boleh dan sebagainya. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, perbuatan itu dalam temu ramah itu tuan-tuan boleh tengok sendiri bagaimana datuk itu kepada remaja itu sendiri yang mengatakan bahawa dia yang menyuruh ahli jawatan kuasa tersebut untuk berbuat demikian. Baik, kalau tuan-tuan tengok dalam bermuamalah dengan penagih dadah ni, bila dia sedang high dan sebagainya, memanglah di setengah-setengah tempat dalam masyarakat kita mereka mengamalkan petua, mandikan dia, bagi dia sejuk. Wallahu alam, saya pun tidak pasti sejauh mana keberkesanan amalan tersebut, yang tu mungkin kita perlukan dapatkan feedback daripada orang yang berkeahlian dalam bidang rawatan dan pengurusan penagih dadah, termasuk golongan doktor dan sebagainya. Tetapi kalau tuan-tuan tengok, memang di setengah-setengah tempat, di antara cara bila kita berhadapan dengan anak-anak ataupun remaja yang sedang ketagihan yang teruk itu, mereka mengajar supaya kita siram dia, basahkan dia dengan air, mandikan dia. Ni kalau tuan-tuan baca berita semalam, ada satu lagi kes seorang anak penggal kepala mak dia semalam. Kita pun tak tahulah, kan, kita nak tuduh pasal apa anak dia sanggup untuk penggal kepala mak dia. Tapi cerita anak bunuh ibu, cerita anak bunuh ayah sebelum ni dalam masyarakat kita, kalau tak semua pun tuan-tuan, hampir semuanya berkaitan dengan dadah. Hampir semua berkaitan dengan dadah. Semalam di kuliah saya di Balik Pulau pun saya cerita, kan, kes yang seorang anak ditegur oleh ayah dan ibu dia buka volume kuat TV waktu maghrib. Budak-budak tu dia ketagihan, dia tak tahu apa benda dia nak buat, dia buka TV kuat-kuat tengah maghrib. Ayah dia marah, sound kat dia, pasal apa buka volume kuat. Dia bunuh ayah dengan mak dia, dan salah satu mayat ayah ataupun ibu dia angkat, dia humban dalam gaung. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan Google cerita tu, berlaku dalam negara kita. Ini menggambarkan betapa parahnya, kan, anak-anak apabila mereka terlibat dengan jenayah dadah. Sebab itu bagi saya, kalau tuan-tuan tanya saya, kalau setakat AJK Masjid dia siram, dia mandikan remaja berkenaan, itu tidaklah menimbulkan masalah yang besar. Cuma ialah dari segi undang-undang kita tak boleh memandai-mandai, tetapi oleh kerana datuk dia sendiri yang bagi kuasa, minta kepada pihak jawatan kuasa masjid untuk uruskan cucu dia tersebut, maka bagi saya itu tidaklah menjadi suatu kesalahan, dan itu tidak menjadi suatu kesalahan, tapi itu tertakluk kepada siasatan pihak berkuasa. Cuma saya nak kongsi kepada tuan-tuan beberapa minit untuk menceritakan kepada tuan-tuan bahawa remaja berkenaan dia berusia 19 tahun. Dia berusia 19 tahun. Baik. Bila dia berusia 19 tahun, dia bukan kanak-kanak. Dia bukan kanak-kanak. Baik, dalam Child Act 2001, Akta Kanak-kanak 2001 dalam negara kita, tuan-tuan, definisi kanak-kanak ialah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Siapa yang berusia di bawah 18 tahun itu adalah kanak-kanak. Tapi sesiapa yang berusia di bawah di antara 18 hingga 21 tahun itu dipanggil sebagai youthful offender. Youthful offender maknanya pesalah muda. Jadi oleh kerana remaja tu dia berusia 19 tahun, dia bukan kanak-kanak. Jadi adalah beberapa orang yang WhatsApp saya, tanya saya, adakah dia dikira masih kanak-kanak? Jawapan saya, dia bukan kanak-kanak sebab dia berusia 19 tahun. Cuma bila dia berusia 19 tahun, usia dia antara 18 hingga 21, maka istilah dalam undang-undang negara kita dia panggil youthful offender, pesalah muda. Jadi pesalah muda ni dia punya, kita kata, perbezaan. Kalau nak dibandingkan dengan pesalah-pesalah dewasa. Cuma saya nak share dalam 1-2 minit kepada tuan-tuan untuk
tuan-tuan tahu berkenaan dengan first time offenders, siapa yang buat kesalahan kali pertama. Kalau orang tu itu kali pertama dia melakukan kesalahan, maka dia boleh dikenakan contohnya bound over, kan? Bound over ni maknanya ikat jamin berkelakuan baik. Jadi bila dia dikenakan ikat jamin berkelakuan baik, maka dia tak dikenakan masuk penjara. Dan kalau tuan-tuan tengok statement Persatuan Peguam Muslim Malaysia pun, mereka mengatakan bahawa mereka telah dilantik untuk mewakili remaja berkenaan kes hari esok. Jadi nanti tuan-tuan akan tengok esok hari Isnin apa yang akan berlaku di mahkamah, kan? Apa yang akan berlaku di mahkamah. Tetapi poin-poin yang saya boleh cerita kepada tuan-tuan antaranya ialah kita sebagai lawyer, kalau saya sebagai peguam sebagai contoh, bila remaja itu dikenakan hukuman penjara 10 hari, kan, didenda RM4,000, maka antara yang lawyer boleh buat ialah meminta kepada mahkamah supaya remaja itu tidak dikenakan hukuman penjara, sebab dia adalah youthful offender, dia pesalah muda, dan dia adalah first offender, dia adalah yang disebut sebagai pesalah kali pertama. Itu adalah kali pertama dia melakukan kesalahan. Jadi dia boleh dikenakan hukuman ikat jamin berkelakuan baik. Jadi dia tak perlu masuk penjara. Kalau dia masuk penjara, tuan-tuan, dia akan jumpa dengan macam-macam. Kalau dia sebelum ni dia hanya kenal ganja, kalau masuk penjara nanti dia akan berkenalan dengan dadah yang lebih sophisticated, dadah sintetik sebagai contoh, kan? Jadi ini lebih merosakkan dia, dan dia seorang remaja. Maka sebab itu ada beberapa cara yang kita boleh lakukan. Contohnya ialah kita boleh minta di bawah Section 293 Criminal Procedure Code CPC, bagi youthful offender macam ni, remaja yang didapati bersalah oleh mahkamah, supaya dia dibebaskan tetapi dikenakan amaran keras. Boleh dikenakan amaran keras. Kita nak elak dia daripada masuk penjara, ataupun diperintahkan supaya dia diserahkan kepada saudara dia yang paling dekat, ataupun kepada ibu dan ayah dia, dan diberikan bond selama 12 bulan untuk sebagai ikat jamin berkelakuan baik. Ataupun dia boleh dikenakan, kalau dia lelaki, dia boleh dikenakan rotan sebanyak 10 kali rotan. Cuma rotan cara penjara ni dia kuat lah, kan? Dia kuat. Ataupun dia diperintahkan untuk melakukan khidmat masyarakat sehingga maksimum 240 jam. Jadi daripada dia masuk penjara tu, nanti dia berkenalan pula dengan hardcore, kan? Criminals yang memang hardcore, yang memang buat benda macam-macam, itu lagi bahaya, akan merosakkan diri dia. Dia remaja, dia baru berusia 19 tahun. Maka ini antara pilihan-pilihan yang boleh kita buat. Daripada dia masuk penjara, kita minta kepada mahkamah supaya mahkamah semak balik, keluarkan dia dari penjara, sebaliknya bagi dia khidmat masyarakat. Tak kiralah berapa jam, tapi maksimum sampai 240 jam. Jadi itu antara pilihan-pilihan yang boleh dibuat. Jadi, dan kita pun tuan-tuan sekalian, kita diajar oleh agama supaya kita tidak mudah untuk cerca orang. Jangan cepat maki hamun orang. Kita tak tahu apa-apa remaja tu macam mana, kita jangan maki, kan? Tutup mulut kita, kita doa yang baik-baik untuk dia, kan? Begitu juga dengan AJK masjid. Kita tak tahu macam mana susahnya AJK masjid, macam mana susahnya keluarga yang terlibat nak handle orang yang terlibat dengan dadah ni, dia mencuri dan sebagainya. Dan tuan-tuan pun tahu, setiap kali orang hak jenis macam ni, tuan-tuan, penagih ni, dia keluar daripada tempat dia, balik ke kampung, tuan-tuan boleh dengar kat kampung tu, kejap rumah tu kena pecah, kejap rumah ni kena pecah, nanti motor orang tu hilang, motor orang ni hilang. Itulah yang berlaku. Itu belum kita cerita macam mana ayah kena sembelih, macam mana mak kena bunuh, macam mana mak kena penggal kepala dan sebagainya. Maka sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita yang tak pernah terlibat, yang tak tahu apa-apa ni, mulut kita jaga, kan? Tulisan kita, WhatsApp kita, Facebook kita jaga, supaya kita tidak
keterlaluan dalam mengulas sesuatu isu sehingga melanggar batasan-batasan agama. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan perempuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala jauhi keluarga kita semua daripada kesalahan sama ada dadah, kesalahan jenayah-jenayah lain, tidak menjadi punca kepada masalah kepada masyarakat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya generasi kita, anak-anak kita semua yang kita lahirkan ini adalah anak-anak yang saleh, yang salihah, yang mukmin, yang mukminah, yang mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu